Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita mula Mi? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan kakak-kakak saya, kekanda-kekanda saya daripada ahli jawatan kuasa muslimat Masjid Al-Falah USG 9, yang saya hormati, yang saya kasihi ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dapat hadir jemaah Masjid Al-Falah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Mi? Orang USG dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya sihat? Alhamdulillah. Lama tak jumpa Syukur, Alhamdulillah dapat lagi bersua kita dalam majlis ilmu ini, dalam rumah Allah SWT. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah pada masjid yang sentiasa mengimarahkan masjid ini dengan pelbagai aktiviti. Alhamdulillah, mari Mi di awal-awal ini, di permulaan ini, kita baca sekurang-kurangnya dua doa kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita bersyukur akan pagi dan keadaan yang Allah kurniakan kepada kita. Pagi kita kerana Allah, petang kita kerana Allah, sore kita kerana Allah, malam kita kerana Allah, hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang saya sebutkan ini adalah antara doa yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih pada waktu pagi dan petang, yang sering kita ulang-ulang, iaitulah apa? Allahumma bika asbahna. Mungkin nak baca sama-sama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma amin. Yang keduanya Mi, kita baca doa surah Taha ayat 114. Kita sedang menuntut ilmu. Doa ini doa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya. Pendek je doanya, jadi rugi kalau hari-hari tak baca sebab pendek sangat. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman nafi'an. Kita ramai Rabbi zidna ilman nafi'an. Ya Allah, kurniakanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Mi, kita dah sebut di awal ini sebagai ikrar kita, kita nak kena charge Mi. Apa nak kena charge? Mi nak charge apa? Biasa sebut charge apa? Tu sebut salah nak jawab tu tak? Pasal pula tiba-tiba nak cerita charge handphone ya Mi ya. Umi kalau charge memang terbayang charge-nya charge handphone ya Mi ya. Boleh telefon tak cukup bar? Oh, tak senang hati. Pasal apa? Nanti macam-macam nak tengok kan? Nak tengok WhatsApp,
Lagi tengok apa, Mi? Orang USJ tengok apa? Tak payahlah malu, kita sama je. Nak tengok FB, nak tengok Insta, nak tweet-tweet, ya Mi ya? Oh, dahsyat orang Subang kan? Nak tengok YouTube, nak tengok TikTok. Banyak yang nak tengok. Sebab itu nak full bar. Bayangkan gitu. Bukan sekadar nak full bar, Mi, tapi nak fast connectivity. Betul tak? Tu banyak tadi nak tengok, kalau asyik hang aja macam mana? Banyak nak baca, banyak nak tengok YouTube. Ustazah kita baca Quran tau, tengok handphone. Kan? Nak dua benda, nak full bar supaya penuh, senang, satu hari tak payah fikir-fikir nak charge, tak dapat terhenti daripada apa yang kita nak tengok. Dan kita nak fast connectivity, kita nak laju internet kita, kita tak nak slow. Umi bayangkan dua tu. Kalaulah dengan handphone aku nak full bar, kalaulah dengan handphone aku ni aku nak fast connectivity, apalah kiranya diri aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nak kena recharge juga diri aku ni, nak kena charge hari-hari. Nak bar aku tu penuh. Bar penuh tu apa? Gambarannya iman. Iman aku sentiasa di-charge. Pasal apa nak charge iman? Pasal al-iman yazdad wa yanqus. Iman boleh bertambah, iman boleh berkurang. Iman kita tak statik, Mi. Walau kita dah lahir sebagai orang beriman, dia tak mesti baik sentiasa. Dia tak semestinya full bar sentiasa. Jangan main. Ini duduk kat dalam masjid tengah full bar. Duduk dalam masjid, majlis ilmu rasa macam full bar sekarang ni. Semangat rasa sekarang ni. Nantilah balik, dah masak, dah penat, dah makan, dah kenyang, dah ngantuk. Dah ngantuk, bateri dah low. Bila bateri dah low tu tak apalah, memang adat kita bukan robot, Mi. Begitu je, mencacar aja. Kita punya bateri memang low. Tapi masalah kadang-kadang bila dia low, Mi, dia low teruk, Mi. Tu yang takut tu, Mi. Dia low tu, nak naik balik tu payah. Once dia dah low, dia lelap macam mata lepas makan tengah hari. Pukul berapa dapat tu? Pukul 1, pukul 2 lah katakan. Dia dapat lelap tu, Mi. Punya lama dia punya bateri kong. Kita kalau handphone tak boleh bateri kong, Mi. Mana charge? Mana charger? Mana charger mak? Siapa pakai charger mak? Anak pun tanya, mak berapa lama mak nak charge? Saya pun nak charge. Berebut-rebut charger dengan anak. Power bank tak ada? Power bank. Siap dalam beg power bank. Once kita dah kong, Mi, saya cakap kat diri saya, tak cakap kat Umi. Umi semua okey. Amin lah, Min. Amin. Kadang-kadang terlajar asar, Mi. Sedar-sedar dah dekat pukul 5, Mi. Asar dah tak ada. Bukan dah tak ada, Zuhur dah tak ada, Mi. Itu kira kong bateri yang dahsyat lah, Mi. Kalau sampai Zuhur kita terlepas. Itu petang lagi kalau lepas asar pun sama juga, Mi. Kadang-kadang terlepas asar tu, duk tadi tengok TikTok, Mi. TikTok addicted, Mi. 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 Mi tak ada perasaan tu ke, Mi? Tak habis-habis ceritanya. Dulu sebelum ada Perdana Menteri, tak berhenti-henti tengok TikTok. Ni dah ada Perdana Menteri, TikTok lagi. Jadi kita ni tak habis-habis, Mi, kadang-kadang. Kata, dah lah, aku mana yang aku kata pagi aku untuk Allah, petang aku untuk Allah, malam aku untuk Allah, hidup aku untuk Allah, mati aku untuk Allah.
Akhirnya aku kembali kepada Allah. Bukan tak boleh Mi, nak kata tadi bukanlah tak boleh, tapi kadang-kadang dia punya bateri tu low lama. Nak boleh dapat momentum balik tu ambil masa. Pasal itulah nak charge balik diri kita. Kadang-kadang connectivity kita tu hang. Dia hanging tu lama. Macam kita bulan Ramadan dengan lepas bulan Ramadan, nak dapat balik momentum bulan Ramadan tu lama. Raya dah habis, kita tak juga pegang Quran kadang-kadang. Dah berbulan-bulan dah habis raya, kita kadang-kadang lupa nak buat solat-solat yang banyak kita buat masa kita dalam bulan Ramadan. Hanya nak tunjukkan antara ketika kita strong connectivity kita dengan Allah dengan low connectivity kita dengan Allah. Ada tak ketikanya begitu? Ada Mi. Baik, itu dah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazdad wa yanqus. Iman boleh tak bertambah, boleh kurang. Al-iman katau. Iman macam baju Mi. Oh Mi. Suka panggil Umi, lama tak panggil kan? Iman macam baju Mi. Umi kalau dah beli baju raya tahun lepas, agaknya tahun ni boleh tak beli lagi. Nak pakai baju tahun lepas saja nak. Kita satu keluarga pakai baju tahun lepas saja. Pasal kita tak pergi mana-mana sangat tahun lepas. Tahun ni kita pakai yang tu je. Boleh tak? Boleh Orang USJ boleh? Oh, baguslah orang USJ ni. Itu tak pergi bazar Ramadan lah tu nampaknya. Kadang-kadang kita tak payah pergi bazar Mi. Shopping tu datang aja dekat kita punya screen handphone kita tu. Tak boleh lah. Kalau kita boleh, anak kita mungkin tak boleh. Mana boleh mak? Satu dunia dah tengok mak punya baju. Dia takut dengan kita. Satu dunia dah tengok mak punya baju. Mana pula? Mak pagi raya dah update status. Semua orang dah tahu dah. Tak ada kenangan lah mak. Nanti tengok balik dalam FB pun itu juga bajunya. Kadang-kadang begitu. Kita baru beli baju tu, tapi 3-4 kali pakai rasa dah lama dah. Rasa nak yang lain. Tu mata kita pada baju. Sebab itu diumpamakan dengan benda yang senang dalam hidup kita. Al-iman kata baju nak tukar-tukar kan? Iman macam baju. Falyujaddidul imana fi qulubikum. Maka baharukanlah iman dalam diri kamu. Tambah doa yang ketiga, doa untuk kekal tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni semua senjata. Ibarat kita makan pil bagi segar. Bukan pil ada 3 serangkai saja kan? Ada berapa rangkai ada? Darah tinggi, kencing manis, jantung, semua tu makan pil. Ini pun nak makan pil untuk bagi kuat kita. Pil kita yang ketiga, tadi dah baca 2. Pil kita yang ketiga, kuatkan iman kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Kita ramai. Sabbit qulubana ala ta'atik, ala dinik, ala nasrati syariatik. Hari ni sambil kosek beras, kita baca sambil sidai kain. Pasal apa? Tengah charge lah tu. Bayangkan aku tengah charge bateri iman aku. Jangan sampai aku terleka. Kejap lagi sempat ni balik aku nak solat duha. Sidai-sidai kain juga. Cari ilmu. Jangan masjid. Tengok orang sakit. Macam-macam Umi dapat buat. Umi punya hari adalah hari yang full dengan aktiviti untuk manusia, untuk Allah SWT. Pasal iman dengan kuat. Alhamdulillah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Tsabbit
qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala nasrati syari'atik. Dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub isrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala nasrati syari'atik. Sama, maknanya sama. Alhamdulillah, kita nak sebutkan pada pagi ini, mudah-mudahan kita dapat charge iman kita, charge diri kita supaya penuh, sentiasa kuat iman kita dengan Allah Subhanahu Taala, kerana Allah janji, fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kau ingat aku ingat kau. Dia bukan sekadar aku ingat kau, dia punya terjemahan yang kuat adalah kau ingat aku lebih-lebih lagi ingat kau. Itu yang iman itu meningkatkan kepercayaan sepenuh-penuhnya, hubungan dan konektiviti yang sekuat-kuatnya dengan Allah SWT. Sehingga hadis Qudsi mengatakan, jika kau ingat aku ketika duduk, ni Umi tengah ingat Allah ketika duduk, Umi baca doa, Umi kuatkan iman Umi bayangkan apa Umi dah buat lagi untuk ikrar Umi pagi tadi. Umi doa, yang tadi doa pagi dan petang Umi doa tu, nak kata apa? Kalau kau ingat aku, dalam hadis Qudsi menyebutkan, ketika duduk Allah ingat kau ibarat berdiri. Kau ingat Allah ketika berdiri, Allah ingat engkau ibarat berlari. Kau ingat aku dalam majlis yang ramai, aku ingat kau dalam majlis yang lebih ramai lagi. Maknanya Allah punya ingat pada kita jauh lebih banyak apabila kita ingat Allah berbanding ingatan kita sendiri. Begitulah sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, yang kedua yang kita nak ingat-ingatkan diri kita hari ini tentang keberuntungan kita berada, kita cerita pasal ingat Allah. Mudah-mudahan pagi hati ada kontak, malam ada kontak, sentiasa ada ingat, ada kontak, charge bateri iman kita. Mudah-mudahan bertambahlah, naiklah dari masa ke semasa. Janganlah disusutkan, janganlah direndahkan, janganlah dilupakan. Nauzubillah min zalik. Janganlah sampai terkeluar daripada landasan iman. Kita ingat kerana Allah. Dan hari ini, pagi ini, syukur alhamdulillah kita duduk dalam rumah Allah, duduk dalam masjid, tempat sujud, rumah Allah SWT. Jom kita tengok, semak apa Allah kata tentang orang yang datang rumah Allah. Kadang-kadang kita pergi masjid ni memang dah hari-hari. Orang USG betul tak? Amin, amin, insya-Allah. Kalau ada yang baru sampai, kalau ada yang pertama kali sampai, niat dalam hati kita, ya Allah, walaupun ini kali pertama, janganlah ini jadi kali yang terakhir. Niatnya dalam hati kita, mana-mana masjid kita pergi, ya Allah, jejak je kaki dalam masjid. Walaupun ini kali pertama, ya Allah, aku datang, tapi mudah-mudahan ini bukan kali terakhir. Maknanya ada niat nak datang lagi. Mana-mana masjid ada niat nak datang lagi. Apatah lagi masjid dalam karya Umi. Barangkali, ya Allah, kalau aku meninggal di sini, di sinilah agaknya jenazah aku akan disalatkan. Aku nak sampai ke masjid ni sebelum aku lelapkan mata, tutup mata, sebelum aku tak sedar apa-apa. Masa aku sihat, maka masa aku sedar, aku nak datang masjid. Kita tanamkan niat kita nak datang ke masjid Allah SWT. Saya terima kasih kerana menjemput. Umi jemput dapat saya datang lagi ke masjid Umi. Alhamdulillah. Umi letakkan niat-niat ni, Umi, ya. Sambil duduk, sambil Umi catat apa-apa tu, Umi letakkan niat yang baik untuk datang ke masjid. Pasal cerita pasal masjid ni Allah sebut dalam Al-Quran. Saya kata kadang-kadang kita dah biasa datang masjid, dia kadang-kadang tak ada rasa apa sangat, pasal dah biasa. So kita tak nak take things for granted. Kita nak jejak kaki ke masjid, ya, dengan perasaan tadilah, konektivitinya tinggi. Bila masuk je, dapat masuk je perkarangan masjid, dapat tinggalkan sekejap rumah kita, dapat datang ke sini tu, kita nak wujudkan feeling tu.
Kita nak wujudkan rasa syukur tu, kita nak wujudkan rasa beriman kepada Allah Subhanahu Taala tu. Perasaan tu nak ditimbulkan. Cara mana boleh ditimbulkan? Melalui pengetahuan yang kita semak, nak tadabbur sikit ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah At-Taubah ayat 18. Kita tengok surah At-Taubah ayat 18 ni. Mudah-mudahan dengan kita baca ayat ini, dia memberikan kepada kita rasa lebih bersyukur dan lebih ingat ada hati yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masjid. Ada hati yang kata baginda Rasul SAW, ada orang yang hatinya terkait dengan masjid. Orang ini menjadi salah seorang daripada 7 golongan yang diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Taala pada hari tidak ada perlindungan. Yauma la zilla illa zilluh. Sab'atun. 7 orang yang nanti pada hari tak ada perlindungan kecuali dia dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Taala. Hari apa tu? Hari akhirat. Yaumul hisab, yaumul baqa. Nanti bila sampai pada hari tersebut, Allah beri perlindungan, kata Nabi, pada 7 golongan ni. Salah satu daripada golongan yang dapat perlindungan Allah itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Individu lelaki yang hatinya terkait, tersangkut, mu'allaq fil masajid, yang hatinya terpaut kepada masjid. Mi selalu kalau cerita hati terpaut ni pada siapa Mi? Mi, hatiku terpaut pada siapa? Bayangkan dia punya terpaut tu. Malam termimpi-mimpi. Masa muda-muda Umi dulu kan, begitu hati tu terpaut kan. Apa orang Melayu kata, mandi tak apa Mi? Yuku Mi. Itu sekali orang hati kalau dah terpaut dengan cinta Mi kan, mandi pun boleh jadi tak basah, tidur tak lena, lagi apa Mi? Makan tak kenyang. Ui, dahsyat, dahsyat. Sebab itu Mi, kalau terpaut cinta sesama manusia itu biasa. Tapi ini cintanya terpaut pada masjid yang kaku ni. Sehingga itu mereka ini mendapat perlindungan pada hari tak ada perlindungan. Sebab tu special. Tapi susah. Tak macam terpaut pada orang, tak macam hatinya terpaut pada barang. Ada hati terpaut pada barang tak? Yang kalau tak dapat tu macam tak kena je, tak beres bisnesnya. Umi dah tengok dah kat TV. Apa tu? Shop apa shop? Go shop. Memang go terus shop tu. Go shop lah, apa shop semua kan. Wow. Ya, betul. Umi dah berkenan dah periuk tu, kuali tu. Abang minta maaf ya bayar, ni cerita orang perempuan. Sabar abang. Dah terpaut Mi dengan kuali tu Mi. Macam-macam Mi, segala batu, segala apa tak tahu lah, daripada planet mana pun tak tahu. Umi tekan nak call tak dapat, asyik engage je. Jadi Umi punya hati dah teringat dia dekat kuali tu Mi. Sambil Umi goreng sayur, masak tengah hari pun Mi kata, bilalah aku nak dapat kuali tu. Kenapalah susah sangat nak call, nak cuba nak tolong nak call kan nak. Hati terpaut pada itu belum cerita dulu pergi Langkawi. Sekarang boleh online, tak ada masalah. Dulu zaman tak ada online, dah balik dia beratib dengan kuali dekat Langkawi.
Beratib ni. Zikir dia. Kalau lah mak tahu, mak beli gitu. Kenapalah mak tak beli? Kat sini mak tak jumpa lah. Kat sana je ada. Nak pergi lagi nak kena tunggu rombongan Cik Kia. Masjid tak buat pula rombongan ke Langkawi. Sekarang dah ada online, tak apa. Hatinya tu bayangkan yang dikatakan qalbuhu mu'allaqun. Hatinya dah terpaut dah Mi. Dah terbayang-bayang dah kalau Mi ada terfikir nak beli tudung ke, nak terbeli apa, teringat-ingat kena beli ni. Begitu Mi. Yang ini hatinya terpaut pada masjid. Bila hatinya terpaut pada masjid, Allah ganjarkan dengan ganjaran yang dahsyat Mi. Sebab itu mak-mak, umi-umi kita yang dah biasa datang masjid, dia pergi dah rumah anak dia kat mana-mana, Terengganu, Kelantan, Johor, Melaka. Aku rasa tak kena, dah ada berapa minggu duduk rumah kau tak dapat pergi masjid. Dia nak balik USJ. Mak, sini ada masjid mak. Tak nak lah mak, nak jumpa masjid mak juga. Hati dia dah terpaut. Lama dia sakit duduk rumah, tak dapat dia nak datang sini. Dia rasa gelisah aja, macam tak kena. Macam mana nak wujudkan hati itu? Hati gelisah, hati rasa tak kena kalau tak dapat jumpa. Macam terpaut dengan orang tadi. Teringat aja, rasa berdosa. Terpaut pada masjid sehingga timbul rasa berdosanya aku tak pergi. Itu dahsyat. Sama macam kita bila tinggal salat, rasa tak kena. Hidup aku ni ada tak kena. Subuh asyik tertinggal, Aisyah ngantuk lepas makan pun tertinggal, madang aku tertinggal. Na'udzubillah min zalik ya. Nak ingatkan hati kita, aku tak beres. Ada hal aku dengan Allah yang tak beres. Doa, sebab itu kita doa. Daripada Nabi Ibrahim bagi doa sampailah zuriat. Cerita benda nak terpaut pada Allah. Masjid tempat sujud, solat kita sujud. Kita sujud di masjid antara tempat utamanya. Sebab itu jangan lupa baca doa Nabi Ibrahim ayat 40 ke 100 40 ya. Ayat 40 Nabi surah Ibrahim ayat 40. Nak bagi terpaut dulu pada Allah untuk solat, baru dia tergerak untuk datang masjid. Rabbi ja'alni muqimas salah. Kalau hati tu tak terpaut ke situ Mi, tak terpaut jugalah pada masjid. Itu antara asas datang tempat sujud. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Dahsyat Nabi Ibrahim berdoa. Dia bukan fikir untuk dia saja, tapi sampai zuriatnya, dan sampailah kepada kita hari ini yang beralir daripada DNA itu. Rabbi ja'alni, ni kita doa. Satunya keberuntungan dalam majlis ilmu, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah doanya menjadi makbul atau mustajab. Satu lagi keberuntungan berada dalam masjid ialah doanya apabila diangkatkan menjadi makbul ataupun mustajab. Sebab itu Umi kalau perasan, saya tak puas kalau dalam majlis-majlis ilmu tak ajak berdoa sekali. Rasa macam rugi. Kalau kita doa seorang tak sama, doa ramai-ramai kan best. Lagi banyak tangan yang diangkat, lagi banyak aminnya. Bila aminnya, seolah-olah itu menguatkan doa macam kita berdoa ketika kita salat berjamaah. Man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang serentak aminnya dengan aminnya para malaikat itu, maka gugurlah dosa-dosanya yang dahulu. Sebab itu doa kita yang keempat, Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Ini doa Nabi Ibrahim. Kita pun tadilah sampai sidai kain, sampai mandu, sampai apa, aku tak naklah ada perkara yang tak beres dalam hidup aku. Dalam aku charge iman aku, ya Allah. Dalam aku nak fast connection dengan kau, ya Allah. Satu yang aku nak jaga, walau yang lain aku tak kuat. Kerana itu juga awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah.
Perkara pertama yang akan dihitung pada hari kiamat, lepas yang depan baru lepas amalan yang lain. Macam Umi lalu dekat RFID tu kan, Umi ada RFID, lalu kat Touch and Go tu, lalu kat Smart Tag tu, selagi orang depan tu tak lepas, orang belakang tak dapat nak lalu. Sibuklah dia tengok ke belakang nak reverse, nak ambil lane lain, pasal orang depan tu tak lepas. Orang depan tu tak lepas, semua tak lepas. Ibarat aku, kalau salat aku tak lepas, banyak berderet awalan aku, nanti kok tak lepas. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita ingatkan diri kita tentang satu cara paling baik dalam kita gerakkan hubungan kita dengan Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 18. Apa dia surah At-Taubah ayat 18? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah. Ada 5 ciri orang yang benar-benar, kata ulama, termasuklah di dalam kitab tafsir Ibnu Kathir dalam membahaskan tentang ayat ini, surah At-Taubah ayat 18. Seperti saya katakan tadi, walaupun dah biasa datang masjid, but then it's different, the feeling will be different bila kita tahu bahawa ayat Allah, satu daripadanya pada ayat 18 surah At-Taubah ini menerangkan tentang siapa orang yang benar-benar dapat mengimarahkan masjid itu. Apa kriteria orang-orang yang mengimarahkan masjid itu? Yang kita nak termasuk dalam golongan itu yang disebut dalam ayat ini. Innama ya'muru masajidallah. Ada 5 kriteria. Sesungguhnya mereka yang mengimarahkan masjid itu, innama ya'muru masajidallah. Siapakah orang-orang yang benar-benar dapat mengimarahkannya? Man amana billah. Satu, yang benar-benar dapat mengimarahkannya, menghidupkannya dengan i'tikaf, dengan majlis ilmu, dengan salat, dengan segala-gala yang baik-baik di masjid itu adalah pertama, man amana billah, orang yang beriman pada Allah. Tu kita cerita pasal iman kita yang meningkat kan, yang turun, yang lemah, yang kuat, ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam iman yang kuat dan tetap. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu bercakap beriman pada Allah SWT, kita teringat bagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang saya cerita ke Umi dah sebelum ni kan, yang dia pergi ke pasar tu. Ingat tak ceritanya? Oh, saya cerita yang Abu Hurairah pergi pasar tu, ingat tak? Tak ingat Tak ingat Tak apa kalau tak ingat, kita refresh. Kita refresh. Macam refresh YouTube tu, balik-balik cerita ni, tak ada ke yang baru refresh? Tarik dia refresh balik kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu ketika dia pergi ke pasar. Dia pergi pasar, dia tengok orang sedang jual belilah kan. Tengah bahasa kita, tengah beli belah, tengah shopping, nak beli kuali. Tak habis lagi kita kuali. Dia tengok orang tengah beli belah. Lalu dia kata, Nabi SAW, saya mudahkan dengan bahasa saya, tapi dia punya idea is there. Okay? Nabi SAW, Nabi SAW ada tinggalkan warisan dekat masjid. Ada tinggalkan pesaka kat masjid. Ada tinggalkan warisan ada tinggalkan peninggalan dekat masjid. Bila dia kata begitu kepada orang yang sedang sibuk beli belah ni, orang yang sedang jual beli ni, maka bayangkan mereka tinggalkan jual beli mereka. Kita boleh fikir dengan fikiran mudah kita. Barangkali mereka sanggup tinggalkan pasal apa? Mereka bayangkan, apa yang dia bayangkan? Ada dekat masjid itu yang ditinggalkan oleh Nabi. Barangkali kot ada baju Nabi, barangkali kot ada serban Nabi, apa-apa barang-barang Nabi, peninggalan Nabi SAW.
Macam kita lah, kalau kita mati, warisan kita apa? Anak kita terbayang apa? Ketupat Umi tu apa? Yang bergantung-gantung kat sini tu. Kita panggil apa tu? Macam-macam sekarang namanya, koko tak koko, ketupat tak ketupat, segala bagai tu kan. Saya seorang anak perempuan, dah tentu semua tu saya yang punya. Wah, kan. Terbayanglah macam-macam harta benda kita. Geran tanah mak letak kat mana, geran kereta macam mana, semua rumah ni macam mana. Terbayanglah bila kata pesaka, bila kata warisan harta. Mudahnya begitu. Kalau aku berjual ni barangkali mudah fikir kita, belum tentu orang datang beli. Tapi kalau aku pergi ke masjid tu, tentu barangkali aku dapat share sikit, dapat agihan-agihan harta-harta yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Mereka pun tinggalkanlah. Dan ayat dalam matan atau ayat dalam hadis itu mengatakan, dan aku berada di pasar itu menunggu barang-barang jualan yang ditinggalkan. Aku itu siapa? Aku itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin satu daripada perkara asas yang kita boleh kenal sedikit tentang Abu Hurairah. Saya dah pernah ceritakan siapa Abu Hurairah. Umi? Oh, Umi ingat tak? Ingat lupa? Abu Hurairah adalah sahabat Nabi SAW. Umi jangan marah ya, saya saja si Umi, and typical, dah biasa tanya student kadang-kadang kan. Jadi saja musik-musik Umi. Saya pun lupa Mi, tak semua benda saya ingat. Jadi saya share dengan Umi apa yang saya ingat ya. Mi, kita ni kalau dapat kenal lah sikit sahabat Nabi SAW. Again, sama macam bila kita biasa datang masjid, kita tahu tu dah kebiasaan kita. Tapi bila kita dengar ayat dalam surah Taubah sebagai contoh ayat Allah, feeling kita akan beza nanti. Perasaan kita akan lebih kuat, iman kita akan naik sikit. Itu cara kita nak tambahkan keimanan kita melalui pengetahuan. Umi dah baca doa Rabbi zidna ilman nafi'an tadi. Rabbi zidna ilman, ya, surah Taha ayat 114 tadi. Jadi gitu juga dengan sahabat. Bila kita dapat kenal sikit tentang sahabat ni, pasal apa nak kenal? Pasal bahasa Melayu, orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Jadi nak datangkan rasa cinta dalam hati, kena kenal sikit lah. Kalau tak boleh banyak kan, sebab sahabat ni ramai. Tapi sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah antara sahabat yang dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah antara top 5 menurut ulama hadis yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara 5 yang utama yang meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah SAW, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sejumlah 5,735 hadis. Lebih banyak daripada isteri baginda Rasulullah SAW, iaitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan sejumlah 2,210 hadis. Ini pandangan yang kuat, tak dinafikan. Ada pandangan lain yang sebut 5,740, 36, macam-macam. Tapi rata-rata 57 ke atas. Begitu ya, Mek. Dan dia juga adalah orang yang rapat dengan Nabi memberikan nama timbangan kepada dia. Kata orang USJ, nama apa timbangan ni? Nama apa? Gelaran, cembungan, nickname. Oh, dahsyat speaking. Nickname. Sehingga kan kita kadang-kadang tak ingat nama asal dia. Nama sebenar dia adalah Abdul Rahman ataupun Abdullah. Dia dipanggil Abu Hurairah kerana dia suka dengan kucing. Dia suka dengan kucing ke tahap ada riwayat yang mengatakan sayangnya dia pada kucing tu, kalau dia nampak anak kucing, dia ambil anak kucing letak dalam lengan jubah dia. Lalu dia juga digelar sebagai Abu Hir. Abu Hurairah Abu Hir, bapa kepada anak kucing. Itulah ya. Balik tadi kepada cerita tadi tu sikit je pasal ashabikan nujum bi ay syai'in ihtadaitum.
Kata Nabi SAW, sahabat aku ibarat bintang di langit. Apa yang kau ambil darinya, kau akan dapat petunjuk darinya. Bi ayyi syai'in iqtadaitum. Baik tu jadikan satu daripada favorite bacaan kita, autobiografi tentang sahabat. It's not just autobiografi tentang orang. Orang-orang yang berjaya, oh baca Bill Gates, oh baca siapa lagi, Michael Schumacher, oh baca siapa lagi. Dahsyat ni orang-orang yang berjaya, yang kaya raya ni. Tengok latar belakang hidup dia, macam mana dia boleh cemerlang, apa dia buat, macam mana dia boleh berjaya. Jangan lupa, kita ada autobiografi orang-orang yang kita boleh jadikan teladan yang dekat dengan Nabi SAW, iaitulah para sahabat. Petang lagi Abu Hurairah ini seorang yang cintakan mak dia Mi. Dan dia mengatakan dia kalau nak keluar dia cari mak dia, pasal dia nak bagi salam kat mak dia, pasal nanti mak dia jawab salam. Bila mak dia jawab salam berarti apa? Dia keluar dengan doa daripada mak dia. Assalamualaikum ya ummi. Itu antara riwayat. Salam sejahtera ke atas engkau wahai ibuku. Waalaikumsalam ya Abu Hurairah. Ke atas engkau salam wahai Abu Hurairah. Begitu kita jalan anak-anak kau nak pergi kerja macam mana, carilah umi, carilah abah. Ini tahu-tahu dah tak ada dah, lesak dah. Dalam banyaknya ada medium komunikasi, kau boleh tak beritahu mak kau keluar tu pergi cari dulu, mak dah belah air, orang nak cepat, katanya gitu kan. Ketuk aja, cakap aja, beritahu, along lagi mak ya, doakan along. Assalamualaikum. Ini bahasa ahli syurga. Illa qilan salaman salama. Esok dalam syurga tak cakap benda sia-sia, semuanya qilan salaman salama. Perkataan yang baik-baik antaranya salam. Nampak macam sempoi je kan, nampak macam tak ada benda je, tapi besar maknanya. Kerana itu adalah doa dan bahasa ahli syurga. Jadi ingatkan anak, sesibuk mana kau nak kejar apa sangat yang kau nak kejar kat luar tu, umi ada dalam rumah, abah ada dalam rumah. Jerit pun tak apalah, mak orang nak pergi dah ni, Assalamualaikum mak. Beri salam nak, nanti kau dapat salam daripada mak. Salam daripada mak abah tak ditolak doanya. Kan 3 orang yang tak ditolak doanya. Al-musafiru, orang yang bermusafir. Al-mazlum, orang yang dizalimi. Al-walidu, grab the opportunity while your parents is alive. Nanti dah tak ada mak abah, tak dapat dah salam dia lagi, tak dapat dah doa dia lagi. Baik tu antara perkara yang dibuat oleh Abu Hurairah dalam riwayat. Dia nak keluar rumah, dia nak pergi perang, dia nak pergi niaga. Selamatlah perniagaan dia, mudah-mudahan berkatlah hidup dia, mudah-mudahan, kerana doa daripada seorang ibu. So itu dia sayang mak dia. Bila Nabi bagi makan, apa Nabi selalu bagi makan? Antaranya kurma. Bila Nabi bagi lebih, menurut riwayat, Abu Hurairah ambil satu masuk kecil, satu makan, satu masuk kecil. Nabi tanya, kenapa tu? Ni untuk ibuku, kata. Dahsyat. Mari kita doakan pada mak abah kita yang hidup maupun yang mati. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Umi ingatkan dalam hati Umi, ya Allah, kalaulah ibadat aku pada pagi ni, kalaulah kaki aku yang datang majlis ilmu pada pagi ini, kau terimalah amalannya ya Allah, dan kau berilah pahalanya kepada arwah mak dan ayah aku. Dialah yang mengajar kita erti kehidupan, dialah yang melahirkan kita. Kalau dia dah tak ada, dan inilah kesan daripada didikan mak ayah kita. Walau sebahagiannya tak boleh membaca pun ni, mak abah betul huruf pun ada, tapi anak-anaknya semua hebat-hebat, masuk universiti katanya. Nah, doakan setiap kali kami buat kebaikan, ya Allah, berilah kebaikan apa yang aku buat ni, ya Allah, pahalanya kepada ibu ayah aku. Sampai tak agaknya Mi? Sampai tak agaknya Mi? Biiznillah, insya
Allah, menurut fatwa yang ada di wilayah persekutuan, Umi boleh tengok Bayan Linnas misal kata, berdasarkan kepada satu dalil yang biasa Umi dengar, iaitu apabila lau mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, bila meninggal anak Adam terputus amalan dia kecuali 3 perkara. 1, ilmun yuntafa'u bihi. 2, sadaqatin jariyah. 3, wa waladin salihin yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Anak salih yang mendoakan tu bila bukan sekadar ketika Umi angkat tangan doa, ya Allah aku selamatkan mak abah aku, jauhkan dia dari siksa api neraka, jauhkan dia dari siksa kubur. Apa jua yang Umi buat baik juga Umi doakan pahalanya untuk mak abah. Menurut riwayat itu termasuk di dalam konteks hadis tadi. Sehingga ada yang bertanya, kalau Umi tiap-tiap malam baca surah apa tiap-tiap malam ni? Oh, dahsyat Umi. Baca surah Al-Mulk. Umi tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk. Lalu dia tanya, saya tiap malam baca surah Al-Mulk. Kenapa baca surah Al-Mulk? Pasal ada hadis sahih mengatakan surah Al-Mulk itu menyelamatkan daripada siksa kubur. Saya baca surah Al-Mulk dan saya sedekahkan bacaan saya ini kepada mak abah saya. Dia dapat tak pahalanya? Jadi menurut pandangan Umi, tengok Bayan Linnas kalau Umi nak rujuk lagi lah, nak sedap lagi baca, saya mungkin ayat tak tersusun. Lepas satu dalil, satu pandangan, mungkin saya tak tersusun begitu. Saya kesimpulkan saja, kerana yang saya nak cerita surah Taubah ayat 18. Jadi jawapannya adalah, pandangannya dengan izin Allah akan sampai kepada mak abah kita yang sudah tiada. Sebab itu apapun Umi buat, termasuk membaca surah Al-Mulk dan lain-lain yang Umi buat, ya Allah, dengan izin Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan disampaikanlah pahalanya itu kepada mak abah kita, kebaikan-kebaikannya atas kehendak Allah Subhanahu Taala biizni, insya-Allah. Jadi balik kepada tadi Mi, kat mana tadi Mi? Oh, Abu Hurairah. Supaya Umi ingat. Dia kadang-kadang dia tak bercantum ni. Dia dah terputus connection dia dengan cerita asal. Abu Hurairah tadi kata Nabi ada tinggal pesaka. Mereka bertinggalkan perniagaan mereka. Saya kata kita boleh bayangkan kalau kita pun mungkin begitu. Kerana apa? Bayangkan pesaka tu, warisan tu adalah harta yang ditinggalkan. Tapi bila mereka pergi ke masjid, ini man amana billah ni, mereka pergi ke masjid tadi, orang yang mengimarahkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu yang pertama, ciri yang pertama, beriman kepada Allah. Sampai masjid, apa yang mereka nampak? Mereka tak nampak harta tu. Mereka bertanya kepada Abu Hurairah, mana yang kau katakan dengan bahasa mudah, yang kau katakan Nabi tinggalkan warisan? Lalu kata Abu Hurairah, apa yang kau nampak kat masjid? Aku nampak orang sedang solat, aku nampak orang sedang baca Quran, aku nampak orang sedang iktikaf di masjid, aku nampak orang sedang, ini mantan demi, orang sedang belajar tentang halal dan haram. Ini tengah belajar ilmu agama, tengah belajar tentang kehidupan, belajar tentang perintah dan suruhan agama. Itu ayat dia, tu yang kami nampak. Lalu kata Abu Hurairah, itulah peninggalan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau bayangkan harta Nabi tinggalkan itu kepada engkau, sehingga kau boleh solat di masjid, kau boleh baca Quran dekat masjid, kau boleh i'tikaf ke masjid, kau dapat buat majlis ilmu dekat masjid. Itulah warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedih mi kalau ingat-ingatkan. Sebab itu jangan tinggalkan warisan itu. Jangan ditinggalkan warisan itu. Innamal anbiya, dalam satu riwayat, lam yarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para anbiya itu tidak meninggalkan dinar dan dirham. Wa innama warathu al-ilm.
Tapi yang dia tinggalkan adalah ilmu. Dia tak tinggalkan harta, duit, tapi yang ditinggalkan ilmu. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu mu'alliman fajlisu fi majlisi ilmin. Aku diutuskan sebagai orang yang mengajar, maka duduklah dalam majlis ilmu. Yang kelima yang kita nak baca pagi ni, dan doa 4 tadi termasuk doa nak salat, termasuk sampai kepada zuriat kita. Yang kelima, selawatlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as if this is our list for this morning until this moment. Oi, cakap orang putih pula. Sebab mi kadang-kadang lupa mi nak selawat. Kalau orang tak cakap selawat, kadang-kadang terlupa mi lidah nak selawat mi. Aulan nasa bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama kelak di sisi aku, bukan di sisi Allah, di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum alayya salatan, orang yang banyak berselawat ke atasku. Siapa paling utama di sisi Nabi nanti? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang banyak selawat ke aku. Kenapa nak banyak selawat ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kerana satu-satunya menurut jumhur ulama, qaul masyhur, yang akan memberikan syafaat pada hari akhirat, satu demi sebabnya, selain daripada tanda cinta kita. Siapa cinta Nabi, berarti dia cinta Allah Subhanahu Taala. Itu surah An-Nisa, dia punya sing laju ni. Sing dia belum cakap pasal Nabi, bukan Nabi je. Kita cakap pasal orang tu je. Sayang pada anak, anak tu lah bayangan dalam mata kita. Tapi kita bila cakap sayang pada Nabi, dia automatik pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Nabi adalah utusan Allah. Dalam surah An-Nisa, man yuti'ir rasul. Cuba tengok kata saya surah An-Nisa ayat 80. Kalau saya lupa, nanti betulkan. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah SWT. Sambil-sambil duduk, Umi berselawatlah kepada baginda Rasul SAW. Jadi balik kepada ciri surah At-Taubah tadi. Ciri yang pertama, orang yang sebenar-benarnya, kata ulama, antaranya Ibnu Kathir, Imam Al-Jalalain dalam tafsirnya, orang yang benar-benar dapat mengimarahkan masjid ni cirinya, satu, dia beriman kepada Allah SWT. Dua, amana billah wal yaumil akhir, dia beriman pada hari akhirat. Dia yakin Allah tidak akan pernah leka dalam membalas kebaikan dia di dunia. Bukan sekadar Allah, bahkan Allah meletakkan baginya, inna alaikum lahafizin, bagi setiap kamu ini ada yang melindungi, kiraman katibin. Siapa kiraman katibin? Ya'lamuna ma ta'malun, yang mengetahui apa yang kamu lakukan. Siapa kiraman katibin? Ni yang duduk ni kiri kanan ni, Atid dan Rakib dan Atid. Assalamualaikum Rakib. Rakib tulis baik-baik ya. Yakin kan? Yakin pada malaikat, beriman pada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman. Kamu yakin pada hari akhirat, kamu yakin pada hari pembalasan, kamu beriman pada hari pembalasan. Kelak apa aku buat? Kaki aku yang sampai ke masjid ni, ya Allah. Betul, saya selalu ajak Umi pegang kaki. Jangan pegang kaki masa nak letak minyak aja. Longoh kaki saya ni. Lengur kaki cek, mana minyak cek, baru pegang kaki. Bila kaki bawa datang di masjid, tak pegang dia. Esok dialah yang nak tolong jawab dekat hari akhirat kelak. Mulut Umi tak cakap ni, akulah orang yang datang masjid, akulah yang banyak pergi belajar, akulah yang sembahyang banyak. Tak dah cakap-cakap dah.
Banyak cakap dah, diam sudah. Ini nanti kaki akan cakap, Mi, tangan Umi catat tu dia cakap, Mi sayang, tangan Umi, Mi sayang. Lepas tu bila Umi pegang tangan Umi, pegang kaki Umi, yang Umi baca dalam surah Yasin selalu tu, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut tak boleh cakap, hari ni aku banyak loya buruk, esok tak boleh cakap, nanti tangan yang cakap, nanti kaki yang cakap. Sebab itu bila Umi letak minyak, tak letak minyak, sampai masjid, sampai tempat baik, Umi pegang kaki, pasang niat lagi. Niat ni dahsyat, Mi, power. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan kamu tergantung atas niat. Jadi kalau ada niat-niat yang salah, datang ke masjid, ada sarapan nih masjid, ada sarapan. Jom nak, kita pergi masjid nak, pokok ada sarapan. Nanti dapatnya sarapan aja, atau belum tentu dapat sarapan. Tapi kalau niatnya kan nak beriman kepada Allah dan hari akhirat, barangkali ada sarapan menunggu sekali. Itu janji Allah. Bila kau niat kerana Allah dan Rasul, kau akan dapat lebih daripada apa beruntung yang kau mahukan dalam dunia. Always betulkan niat kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, apalah aku ni, niat-niatnya entah apa-apa. Astaghfirullahaladzim. Betulkan, betulkan. Dan seseorang itu akan dapat apa yang diniatkan. Niatkan tadi dah pertama, dan niat dah, mudah-mudahan kaki dapat sampai sini. Ini bukan yang terakhir, mudah-mudahan akan datang lagi niat nanti, Allah mudahkan. Yang keduanya niat, ya Allah mudah-mudahan kaki ni esok jadi hujjatun lana, tangan nanti jadi hujjatun lana wa laisa hujjatun alaina, jadi defend kita, dia bela kita, Mi. Ni kaki tolong sana, ni kaki ziarah orang sakit, ni kaki pergi orang meninggal, ni kaki pergi majlis ilmu, ni hantar cucu, ni pergi bayar bil, ni pergi pasar, ni banyak. Macam-macam kan kaki Umi dah jalan, macam-macam dah buat kan. Pokoknya yang baik-baik. Mudah-mudahan kita niatkan dia jadi hujah bagi aku. Tangan aku ni, dia jadi hujah bagi aku. Yang dia krem, yang dia semut-semut, ada semut-semut. Orang USG cakap NN ya, N semut, NN semut-semut. Masa bila Umi semut-semut, Mi? Pegang handphone lama ke pegang pen lama? Pegang Quran, pegang Quran lama. Umi niatkanlah, ya Allah, pada tangan ini, pada kaki ini, mudah-mudahan jadi hujah di hari akhirat. Kerana orang yang benar-benar dapat mengimarahkan masjid itu, orang yang yakin, percaya kepada Allah, dan dia yakin pada adanya hari akhirat kelak. Hari akhirat dinamakan juga sebagai Yaumul Hisab, hari perhitungan. Pasal tu kita cerita pasal niat-niat supaya dihitung segala amal-amal baik ni kerana Allah. Pasal niat kerana Allah. Barang ada apa-apa lain yang tak betul dalam hati, ya Allah kau betulkan dan kau ampunkanlah. Ya, cepat-cepat erase dia, delete dia dengan astaghfirullahalazim. Jadi pertama, orang yang benar-benar mengimarahkan masjid, man amana billah, satu, wal yaumul akhir, dua, hari akhirat, tiga, wa aqamas salat, tadi dah doa salat dah. Orang yang benar-benar boleh mengimarahkan masjid bila dia mendirikan salat. Bila dia sayang pada Allah, sujud pada Allah, dia akan sayang pada masjid. Dia datang dirikan salat. Ini yang dilakukan oleh para sahabat setengahnya, Mi. Bila kata nak salat berjamaah di masjid, ada yang dia terlambat sampai masjid, imam dah habis salat. Apa dia buat? Ulang salat 27 kali. Pasal nak dapat 27 markah. Sampai macam tu, Mi. Ada riwayat mengatakan pergi dah lambat, dia lari pergi masjid lain pula lagi. Lagi lari pergi masjid lain, lagi jauh, lagi lambat.
Dia mengerjakan salat 27 kali. Kita perlu buat gitu? Tak perlu. Pasal nak kejar as-salatul jama'ati khairun min salatul fadzi bi 27 darajat. Paling tidak kita tanamkan niat dalam hati kita. Kalau kat rumah selalu tak ada orang, Ustazah aku seorang kat rumah nak salat berjamaah tak ada orang, paling tidak niat dalam hati dapat maghrib ada anak dah balik, dapat maghrib suami dah balik. Kalau dapat buat salat berjamaah sekurang-kurangnya satu waktu pun, jadilah cakap dengan diri sendiri. Janganlah sampai ada ramai orang dalam rumah tapi tak dapat buat berjamaah. Pasal masing-masing semayang kat bilik masing-masing, semua lampu terbuka, semua aircon terbuka, semua semayang sendiri-sendiri. Panggil semua, mebah, bentang bah, kita semayang kat sini. Mebah, kita pergi masjid bah, main nak, bawa mak pergi masjid nak. Mudah-mudahan esok tiang-tiang masjid itu semuanya menjadi saksi. Tanam niat, buat tak lagi. Saya lah tu, buat tak lagi, tanam niat. Tapi niat pakai tak dalam Islam? Pakai, tulis. Yang tak pakai kalau mi kerja. Aku niat, aku nak siapkan kerja aku gitu, gini-gini. Bos kata, mana kerjanya? Tak dapat lagi. Mana boleh? Yang dikira oleh bos kita bila dah ada kerjanya depan mata. Tapi dengan bos Allah SWT kira tak? Kira, kerana di situlah asas tapak kepada kebaikan-kebaikan. Dia nak suruh jaga yang besar dalam diri seseorang, iaitulah hati. Baik itu kita baca doa tadi, hati yang muqallibal qulub, hati yang berbalik-balik, tetapkan hati itu. Baik Mi, orang yang dirikan salat ciri yang ketiga. Laju je Mi, dah nak habis masa dah ni. Mi nak balik, Mi nak buat apa balik Ingat kuali ke Mi? Wa aqamas salat usijimia wa aqamas salat wa ataz zakah. Orang yang benar-benar dapat mengimarahkan masjid adalah orang yang menunaikan zakat. Ni nanti kita cek tadi banyak-banyak tadi apa tadi tu, koko ke ketumpat ke apa ke, banyak-banyak tu Mi. Cuba tengok Mi, tantang mak ni dah wajib zakat kot. Mari kita bawa pergi PPZ. Biar PPZ timbang. Biar PPZ timbang. Kalau wajib zakat bayar Mi 2.5 itu je. Ada pendapatan ke, ada perniagaan ke, ada ternakan ke, ada kebun-kebun ke dan sebagainya ke. Apa-apa tengok hasil-hasil pendapatan kita, hasil-hasil perniagaan kita Mi ya. Ingat-ingatkan anak-anak kita, kau kerja kau bayar zakat tak nak. Ni bukan cerita fitrah aja. Fitrah tu bergaya. Kau bayar tak nak zakat. Kita nak cakap ke anak kita, Mi jangan sampai dari lidah kita tak pernah keluar pun perkataan kau bayar tak nak zakat nak. Kan orang tak wajib zakat mah, orang dah cek kata dia. Alhamdulillah. Kau cek je nak, kau wajib zakat ke tak wajib zakat. Sekarang ni nak bayar zakat senang. Dia boleh buat melalui potongan gaji. Suruh aja dia cek, tengok aja tahunan dapat berapa, sampai tak kadar dia. Kalau dah sampai kadar, ada hak orang dalam harta kita. Sangatlah kita takut. Tadi kita dah sangkut hak Allah. Aku tertinggal salat aku, asyik nak qadakan aja, tertidur. Sebab orang sekarang kadang-kadang waktu tidur dah tak tentu. Orang sekarang waktu tidur dah tak betul dah tuan-tuan, puan. Waktu salat dia ya, dan waktu salat, waktu tidur dia dah tak tentu harah. Kalau ikut disiplin kita, pagi bangun, malam tidur. Sekarang pagi baru tidur, malam cacak mata tengok TikTok sampai pukul 2. Lepas tu pagi tak boleh bangun, dah tinggal subuh gajah. Pasal tak betul dah waktunya, dah lari dah waktunya. Tak kena ni. Sebab itu you are the master of your time and yourself. Dah lewat-lewat ni tak boleh letak tepi, aku nak ngaji pula. Letak tepi, aku nak pergi salat duha. Letak tepi, aku nak salat pula. Letak tepi, dapur tak berasap. Asyik tengok TikTok orang masak. Syok betul tengok orang masak. Macam-macam dia masak, macam senang aja. Dia dapat macam-macam, dia kenyang macam-macam. Dapur kita kan tak berasap.
menengok aja kerjanya. Kita tak buat-buat. Bagus tengok kalau dia beri inspirasi. Tak pernah try lah ni, sedap sardin ni, goreng sardin pecah telur ni, sedap ni. Ada ke dalam TikTok? Sambal sardin ni, pecah telur pula. Makan dengan nasi panas. Ada lapar? Nak berhenti dah. Pokoknya asyik tengok, tapi buatnya tidak juga. Ni kan. Jadi kadang-kadang kita ni balik tadi Lamia, kadang-kadang waktu dah tak menentu, kadang-kadang ibadat kita pun dah lari. Kita nak ingat-ingatkan diri kita balik. Bayar zakat, cakap ke anak-anak, jangan sampai lidah kita sekali tak pernah menyebut. Once you bayar zakat 2.5 tu, perasaannya akan tenteram yang aman, tenang yang aman. Kenapa? Dah lepas daripada laksanakan hak orang, ada dalam harta kita. Tadi tenang yang aman, pasal tak ada hutang dengan Allah SWT. Selagi tak tunai, rasa macam ada hutang dengan Allah SWT. Umi bayangkan kalau Umi ada hutang, tenteram tak ada hutang selagi belum bayar. Walau duit banyak dalam akaun, tapi asyik datang aja, duit kereta sudah 2 bulan, duit rumah belum bayar, apa belum bayar, aku tak aman. Tak tenteram Pasti bayar, bila dah bayar, senang hati, tenang hati. Tu hutang dunia. Belum hutang dengan Allah SWT. Bereskan hutang-hutang kita dengan Allah, bereskan hutang kita dengan orang, bayar zakat. Yang kelima, walam yakhsha illallah. Ciri yang kelima dengan beriman pada Allah, beriman hari akhirat, dirikan salat, tunaikan zakat. Ni orang benar-benar yang dapat mengimarahkan masjid. Yang kelima, sifat orang itu walam yakhsha illallah. Dia tak takut kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak bimbang rezeki dia, Allah tentukan. Dia tak bimbang amalan soleh dia tidak dinilai oleh Allah, kata ulama, dengan maksud di hari akhirat kelak dia tak bimbang. Segala kebaikan yang dia buat di dunia itu pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Adil, innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah menepati apa janji dia pada setiap faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Walau orang tak nampak, don't worry, Allah tahu. Semuanya sudah ada di dalam pengetahuan Allah SWT. Allah yang menentukannya. Lebih daripada sesiapa pun, menyebabkan kita tidak rasa takut dan bimbang pada apa pun. Bukan maksudnya Umi jangan takut pada yang lain, tak takut kepada yang lain. Nanti bawa kereta langgar traffic light, aku peduli apa? Aku takut hanya dengan Allah. It's scary, man. Ini dapat mana ni? Saya baru lepas belajar tadi. Walam yakhsha illallah. Tak takut kecuali dengan Allah. Peduli apa ni semua undang-undang dunia, fana. Janganlah salah faham. Bukanlah macam tu. Dunia ada peraturan. Kalau untuk kebaikan mesti diikut, kan? Jangan nyusahkan orang lain. Maksud kata ulama itu ialah dia tidak bimbang pada amal soleh yang dia lakukan akan balasannya di hari akhirat kelak. Apa ciri dah 5 ini dapat? Maka kita niatkan dalam hati kita, insyaAllah aku nak kuatkan iman aku pada Allah, aku nak kuatkan iman aku yakin pada hari akhirat adanya, aku nak jaga salat aku nak sembah, aku dah wajib bayar zakat ke belum, aku nak kuat yakin bahawa segala balasan itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 ciri ini kata Allah pada penutup ayat surah Taubah ayat 18, asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat hidayah. Dahsyat mi, dia punya outcome of that 5. Asa ulaika yakunu minal muhtadin. Hidayah boleh diberi oleh siapa? Tak ada siapa boleh beri kecuali Allah lah yang beri. Innaka la tahdi man ahbabta
Walakinnallaha yahdi man yasha. Hatta Nabi SAW pun bukan memberi hidayah pada orang. Dia hanya menyampaikan risalah Allah Subhanahu Taala. Yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kita berdoa, antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala pun minta doa Allah beri hidayah pada dia. Sebab itu setiap kali dalam salat mesti 17 kali sehari akan minta hidayah daripada Allah SWT. Itu dalam surah Al-Fatihah, Umi. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa Umi minta ihdina, tunjukkan kami hidayah, jalan yang benar. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, tapi selalu saya kongsi dengan ibu-ibu semua, sebahagian saja daripadanya, bagi mudah ingat ayat doa yang penting tentang hidayah itu, iaitulah Allahumma hdini wasaddidni. Ingat kan? Dah pernah share dah sebelum ni. Allahumma hdini, ya Allah berikan aku hidayah. Wasaddidni, sin dal dal nun ya, sabdu atas dal. Wasaddidni, dan luruskan aku, ya, teguhkan, tegakkan pegangan aku. Begitulah ya. Bayangkan LRT boleh terbalik, MRT boleh terbalik kalau dia terkeluar daripada rel dia. Kita dengan hidup adalah juga ibarat begitu, nak duduk atas rel. Jangan sedikit pun terkeluar daripada rel tu. Tunjukkan aku ya Allah, beri hidayah ke aku ya Allah. Umi bayangkan kalau Umi tak tahu jalan daripada USJ nak pergi Kota Damansara, boleh? Tara, faham, pergi section 8, vroom sampai. Dekat tu pun kadang-kadang tak tahu Umi pasang apa? Waze, Google Map. Alhamdulillah dia bawa Umi sampai mana Umi nak sampai. Section 8 rumah saya. Sampai pada rumah saya. Dia boleh bawa Umi. Bayangkan itu Waze buatan orang. Kalau Waze Allah ada dalam hidup, dia tolong bawa Umi. Bayangkan seolah-olah gitu. Kadang-kadang Umi pakai Waze pun dia kata turn right, tapi ada dua right yang sebelah-sebelah. Nah, ini right yang mana? Right yang paling right ke right sebelahnya? Dekat betul. Itu Umi agak ajalah. Kalau Allah nak dorong Umi kata bukan yang paling right tu, yang depan sikit tu. Umi punya steering pergi ke situ, tengok betul dia tak reroute, maknanya betul jalan Umi. Itu siapa punya kuasa yang gerakkan tu? Allah. Waze Allah lagi dahsyat, hidayah Allah lagi dahsyat. Kalau atas dunia aku tak sampai tempat tu kalau tak ada yang tunjuk jalan ni. Dulu pakai map. Saya dulu pergi ceramah dengan suami buka map besar. Lepas tu yang masuk kampung-kampung kecil-kecil dah tak tahu. Berhenti kedai, berhenti. Orang bercakap terus kanan, pak kanan terus. Umi rasa saya sampai dah. Masuk balik dalam kereta, kanan terus sampai kanan sampai ujung jalan. Monyet pun dah keluar dah. Mana kanan dah, orang ni asyik kanan dia tak sampai-sampai. Tengok kalau tak ada petunjuk jalan tak betul, tak sampai ke destinasi. Kalau petunjuknya betul, sampai ke destinasi. Kita nak petunjuk Allah, sampaikan aku ke destinasimu ya Allah, hari akhirat dengan balasan yang baik insya-Allah. Sebab itu kita tutup dengan satu doa Nabi SAW. Mudah-mudahan mereka yang mengimarahkan masjid ini mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Taala, yang dengan hidayah itu dia mendapat kebaikan dunia dan akhirat seperti yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Doa yang mudah tapi nilainya tinggi. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami daripada siksa api neraka. Dan insya-Allah mudah-mudahan Umi semua Abah tergolong dalam orang-orang yang mengimarahkan masjid, tergolong dalam kalangan orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberkati hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Jadi sekadar itu saja Umi atas ingatan kita, charging kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah terimalah segala amalan Umi, hati Umi yang baik. Allah dorongkanlah Umi kepada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi pada masa akan datang. Saya minta ampun, minta maaf Umi, barang tentu dalam apa yang saya sampaikan itu ada perkara yang tak selesa pada telinga, tak selesa pada pandangan mata, tak selesa pada jiwa. Saya minta ampun, minta maaf. Yang baik semuanya dari Yang Maha Esa, yang kurang, yang lemah itu sudah tentulah dari saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.